Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita berada pada sebaik-baik hari yang Allah Taala jadikan dalam seminggu, penghulu bagi segala hari. Kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat rahmat, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pembelajaran kita dalam kuliah hadis yang kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-13, iaitu bab yang bertajuk banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Dalam erti kata yang mudah kita faham, nak buat baik ni ada banyak jalan. Nak dapat pahala ni ada banyak caranya. Itulah judul bagi bab yang ke-13. Bab 13 ini mengandungi ada 25 hadis kesemuanya, yang mana alhamdulillah pada minggu lepas kita telah membaca hadis yang pertama. Kita juga alhamdulillah telah membaca hadis yang kedua, dan kita juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah baca pada hadis yang ketiga. Kita dah baca pada hadis yang ketiga, dan alhamdulillah kita juga telah membaca hadis yang keenam. Ya, hadis keenam tu ada dua, kita telah baca pada minggu lepas. Bermakna pada pagi ini kita akan memulakan kuliah hadis kita Riyadhus Shalihin dengan hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesiapa yang ada kitab terjemahan Riyadhus Shalihin, sila kongsikan halaman yang keberapa, muka surat yang keberapa, bagi memudahkan rakan-rakan kita yang lain merujuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi sesiapa yang masih lagi tidak mempunyai kitab terjemahan Riyadhus Shalihin, boleh rujuk kepada nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih lagi menggunakan nota pada minggu lepas. Baik, kita baca pada hadis yang keempat pada pagi ini. Hadis yang keempat adalah hadis yang datangnya diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Dzar radhiyallahu anhu dia mengatakan, kalau kita tengok pada terjemahannya, dia mengatakan bahawasanya
anna nathan qalu, ada sekumpulan manusia, mereka berkata kepada siapa? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Maknanya ada sekumpulan manusia, mereka jumpa Nabi SAW untuk mereka mengadu sesuatu. Apa yang mereka adukan kepada Nabi? Mereka mengatakan, Zahaba ahlud dufuri bil ujuri. Dia kata, orang-orang yang kaya ni, mereka telah pergi membawa pahala-pahala yang banyak. Maknanya kumpulan manusia yang datang tadi jumpa Nabi ni, rupa-rupanya mereka ini adalah di kalangan sahabat yang miskin. Mereka merasa cemburu sebenarnya melihat apa yang dibuat oleh orang-orang yang ada harta. Orang-orang yang ada harta dalam hadis ni dia panggil ahlud duturi. Lepas tu kalau kita tengok dekat matan hadis tu, kita akan jumpa perkataan ahlud dutur. Ni istilah dia, ahlud dutur. Mereka ni adalah orang-orang yang kaya. Sebab zaman Nabi dulu, tidak semua sahabat yang kaya raya. Ramai yang miskin, yang susah. Jadi yang susah-susah ni, mereka mengadu kepada Nabi tentang orang yang kaya. Bukan mereka dengki tentang sahabat mereka yang kaya ni, tetapi mereka cemburu tengok orang-orang kaya ni dia buat amal-amal soleh. Sebab tu mereka kata, orang-orang kaya ni, mereka telah pergi membawa pahala-pahala. Maknanya, mereka mengadu kepada Nabi, cemburunya kami tengok orang-orang kaya ni. Mereka ni dah lah kaya. Lepas tu mereka pun boleh buat banyak pahala. Pahala apa yang mereka buat? Maka para sahabat mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yathumuna kama nasumu. Mereka mengatakan kami tengok orang-orang kaya ni kan, mereka buat pahala banyak. Kami solat, mereka pun solat macam kami. Kami puasa, mereka pun ikut puasa macam kami. Tetapi yang ketiga ni, para sahabat mengatakan bahawasanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka ni juga boleh bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Faham tak ceritanya? Maknanya, sahabat-sahabat yang miskin ni, mereka tak boleh nak jadi macam orang kaya, yang mana orang kaya ni mereka ada kelebihan, mereka boleh infakkan harta mereka. Yang sahabat-sahabat miskin tak dapat nak buat amal tu. Sebab apa? Sebab tak ada harta, nak sedekah apa, nak infak harta apa. Jadi, apa perbezaan orang kaya tadi dengan para sahabat ni? Bezanya di sini. Bezanya orang kaya ni, mereka ada kelebihan boleh infakkan harta mereka. Itulah kekurangan orang miskin. Berbeza dengan orang kaya. Yang orang kaya, kelebihannya adalah dia boleh tolong orang lain buat pahala dengan dia menyumbang. Dia boleh bersedekah. Begitu. Ia berbeza dengan orang miskin. Jadi orang-orang miskin ni, mereka cemburulah tengok orang kaya tu. Kan? Orang kaya boleh solat, dapat pahala solat. Orang kaya boleh berpuasa. Orang kaya boleh bersedekah. Tapi mereka tak boleh nak sedekah. Mereka mengadu dengan Nabi SAW. Bukan mengadu tu maksudnya dengki, tak. Tapi mereka nak tanya kepada Nabi. Kan mereka ni orang yang berlumba-lumba nak buat pahala. Okey, jelas tuan-tuan ya?
Ini menunjukkan bahawa salah tak kalau jadi kaya? Tak salah. Kita nak banyakkan harta benda kita, Islam larang tak? Tak, Islam tak larang. Inilah hadis dia. Kita boleh gunakan. Jadi kalau ada orang kata tak boleh cari duit banyak-banyak ni, cinta dunia. Kita gunakan hadis ni untuk menolak pandangan seperti itu. Tak sebenarnya. Tetapi janganlah cari duit siang malam pagi petang sampai lupa pada Allah. Yang itu yang tak boleh. Tapi nak harta banyak boleh tak? Boleh. Tak salah bercita-cita nak jadi orang kaya. Tak salah pun. Okey. Nampak tak? Tapi gunakan harta kekayaan untuk dapatkan pahala dari Allah. Okey. Lalu apa usul? Apa cadangan Nabi SAW kepada para sahabat yang miskin ni? Maka Nabi SAW pun memberikan usulnya. Nabi kata apa? Nabi kata, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Nabi kata, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kamu dapat sedekahkan? Jadi Nabi bagi tahu, orang kaya tu mereka memanglah boleh sedekah dengan harta mereka. Nabi kata, kamu ni pun sebenarnya Allah telah jadikan kamu berpeluang juga boleh buat sedekah. Macam orang kaya tu bersedekah. Kan? Lepas tu Nabi terangkan, macam mana kamu orang miskin ni pun boleh bersedekah. Maka Nabi mengatakan bahawasanya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Nabi kata, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Suruh orang buat baik sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Cegah orang buat keburukan juga adalah sedekah. Okey, lepas tu ada sambung lagi. Okey, sebelum kita sambung tu, kita nak jelaskan sikit. Okey, maksudnya Nabi SAW memberi cadangan kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, kalau kamu nak lawan, kalau kamu nak buat macam orang kaya, mereka boleh buat sedekah, kamu pun boleh sedekah juga. Tapi sedekah kamu ini adalah dengan zikir. Kalau kamu nak bersedekah, kalau kamu memuji Allah Subhanallah, itu pun dikira sedekah. Kalau kamu katakan Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Kalau kamu ucapkan Alhamdulillah, itu jadi sedekah. Kalau kamu kata La ilaha illallah, itu juga sedekah. Kamu ajak orang buat baik, ajak orang pergi majlis ilmu seumpamanya, itu juga sedekah. Kamu cegah orang buat kemungkaran, itu juga adalah sedekah. Lepas tu, Nabi SAW menyambung lagi. Apa lagi yang boleh para sahabat sedekahkan? Maka Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Nabi kata, dan pada seseorang dari kamu itu adalah sedekah. Maksudnya Nabi kata, pada kemaluan kamu ni pun sebenarnya kamu boleh buat sedekah. Kita dengar maklumat ni, apa? Macam para sahabat. Para sahabat terkejutlah. Rupa-rupanya pada kehormatan diri kita ni pun kita boleh buat sedekah. Maka para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW. Mereka tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana boleh dikira salah seorang di antara kami melepaskan nafsunya boleh juga dapat pahala? Maksudnya,
Para sahabat nak bertanya, macam mana dikatakan kalau buat hubungan badan, kan faham tak, maksudnya bersama dengan pasangannya tadi, betul kan? Boleh dikira dapat pahala. Kenapa boleh dikira dapat pahala? Okay. Maka Nabi SAW pun memberitahu. Nabi kata, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun?" Maka Nabi kata, macam mana pula jika kamu melempiaskan nafsu kamu pada yang haram, bukankah dia akan berdosa? Para sahabat, mereka nak mencari jawapan mengapakah jika mendatangi isteri atau pasangan tu boleh dikira sedekah. Sedekah tu kan dapat pahala. Jadi para sahabat bertanyalah, macam mana kami boleh mendatangi pasangan kami boleh dikira dapat pahala? Macam mana tu? Maka Nabi pun buat analogi. Nabi buat perbandingan. Nabi kata, kalau kamu mendatangi yang haram, kan, kamu lepaskan hawa nafsu kamu kepada jalan yang salah, dikira berdosa tak? Dikira berdosa tak? Maksudnya sudah pastilah tak bolehlah melepaskan nafsu syahwat kepada jalan yang haram, kan? Tentulah berdosa. Maknanya dosa tu lawannya apa? Dosa tu lawannya pahala. Jadi oleh kerana itu, hatta kan mendatangi isteri ini ataupun pasangannya pun dalam Islam dipanggil sedekah. Dapat pahala. Maknanya, walaupun kamu miskin, kamu tak ada harta, kamu boleh juga buat pahala sedekah macam orang kaya tu boleh buat pahala sedekah. Tapi sebelum tu kita tengok apa ulasan Nabi SAW. Maka Nabi kata, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Nabi kata, macam tu jugalah kalau kamu melempiaskan nafsu kamu di tempat yang halal, maka dia juga akan dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan maksud hadis ni apa? Maknanya Nabi nak ajar kepada para sahabat dan kepada kita, nak dapat pahala ni, nak buat kebaikan ni, ya Allah, ada banyak cara. Kalau tak mampu bersedekah dengan wang ringgit, betul? Kamu boleh bersedekah dengan zikir sebab kamu dah memang tak ada wang ringgit. Tetap. Pasal sahabat-sahabat ni, mereka rasa cemburu lah tengok orang kaya ni boleh buat pahala banyak dengan duit-duit mereka ada. Tapi mereka nak buat macam mana? Tak boleh kejar lah, tak boleh nak menanding orang kaya. Maka Nabi cadangkan buat apa? Itulah tadi tu. Kamu banyakkan ucap tasbih, kamu bertakbir, kamu bertahmid, kamu bertahlil. Bahkan kata Nabi, kalau kamu boleh mendatangi pasangan kamu pada jalan yang halal, itu pun boleh buat pahala, boleh bersedekah. Okay, kita jelas ya pada hadis ni. Okey. Jadi kita tengok kepada pengajaran hadis ini. Apa dapat kita belajar? Okey. Maknanya bukan orang yang kaya je boleh buat pahala banyak. Orang miskin pun dia boleh buat pahala banyak. Kalau kita nak tahu cerita lanjutnya kan. Kalau kita baca pada hadis yang lain, orang kaya ni dia tahu maklumat ni. Dia pun buat. Tahu cerita dia. Itulah kelebihan orang kaya sebenarnya. Dia boleh gunakan kekayaan dia buat pahala yang sangat banyak. Sebab itu, kalau sesiapa yang ada mengikuti kelas hari Isnin pagi jam 10.30 pagi, kita memang sedang membincangkan tentang kelebihan sedekah.
buat amal guna harta ni dia tak sama kalau kita hanya buat hubungan dengan Allah saja, seperti kita baca Quran ke, kita hanya berzikir ke, dia sebenarnya dia tak sama. Walaupun zikir tu sedekah, tapi dengan harta ni dia boleh kembang luaskan lagi. Contoh. Kalau dengan harta dia boleh bagi orang tu makan, dengan orang tu makan dia boleh hidup. Apabila dia hidup, dia ada tenaga, dia boleh solat, dia boleh bertasbih. Kan besar. Nampak tak? Daripada harta tu dia boleh kembang luaskan pahala banyak. Dengan harta banyak, betul tak? Dia boleh sponsor orang pergi umrah. Kalau orang tak pernah pergi umrah, dia sponsor orang pergi umrah. Orang tu pergi umrah, dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala orang tu boleh tawaf, orang tu boleh buat ibadat sa'i, orang tu boleh baca Quran dekat sana, dia buat solat sunat Masjidil Haram, dia buat solat, dia bersembahyang dekat Masjid Nabawi. Pahala tu semua dapat ke orang kaya tadi tu. Sebab apa? Sebab dia sponsor orang pergi umrah, orang tu boleh buat pahala, dia pun dapat saham dia sekali. Masya Allah, tu kelebihan orang kaya. Sebab tu kena bercita-cita menjadi orang kaya. Okay, jelas kan? Tapi carilah sumber yang halal, manfaatkan. Jadi para sahabat ni, mereka sangat mengejar tentang pahala tadi. Okay, akhirnya tuan cerita lain tu, lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata, nak buat lagu mana? Dah itu kelebihan orang kaya ada harta. Sebab para sahabat ni mereka kata, lah mereka pun bertasbih juga, mereka bertahmid juga macam kami. Tapi Nabi kata nak buat macam mana? Itu kan kelebihan Allah beri kepada mereka. Sebab itu, siapa-siapa yang ada harta, manfaatkan sebaik yang mungkin. Sebab nanti kita akan belajar lagi pada tajuk kelebihan sedekah. Oleh sebab itu, untuk faham tajuk sedekah ni, apa yang ada pada harta tu, maka saya jemput tuan-tuan perempuan ikuti kelas minggu depan hari Isnin, anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin untuk melanjutkan cerita tentang sedekah. Boleh menguatkan lagi tajuk kita belajar dari Riyadhus Shalihin ini. Okay, apa pengajaran yang boleh kita belajar pada pagi ini? Nombor satu yang kita dapat belajar, berlumba-lumba dalam nak buat kebaikan. Lepas tu bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Kita contohlah orang-orang dulu. Dan mereka cemburu, bukanlah cemburu kerana dengki harta banyak mereka miskin. Tapi mereka cemburu kerana apa? Mereka cemburu kerana orang yang ada harta banyak boleh buat pahala. Tak cemburu ke cemburu? Tengok orang bawa kereta, Masya Allah, mewahnya kereta dia. Tapi datang awal solat Jumaat. Betul tak? Datang awal solat. Boleh datang solat berjamaah. Kan? Sepatutnya kita dengki dekat situ. Dekat dengki apa? Cemburu kita. Betul tak? Ada harta banyak, tapi pemurah dia. Sebab tu Nabi kata, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Okey, jadi manfaatkan harta itu. InsyaAllah nanti dalam Riyadhus Shalihin, kita akan jumpa tajuk kelebihan-kelebihan kaya, kelebihan miskin pun ada. Nanti kita akan sampai pada bab tu. Okey, yang kedua, kita dapat belajar apa daripada hadis tadi tu? Kita dapat belajar rupa-rupanya dalam Islam ni sangat fleksibel. Ada banyak cara nak buat ibadat. Kan kalau ibadat ni hanya satu ruang nak buat pahala harta, sialah kepada orang tak ada harta. Islam tak macam tu. Orang kaya boleh masuk syurga, orang miskin pun boleh masuk syurga. Syurga tu bukan bilik siapa-siapa. Semua orang berpeluang masuk syurga. Jalan nak masuk syurga tu terbuka luas. Tapi kita kena belajarlah jalan-jalan tu jalan yang macam mana. Sebab tu ilmu ini dia memudahkan kita masuk syurga. Baik. Yang ketiga, sifat cemburu yang dibenarkan di dalam Islam seperti mana sifat para sahabat tadi. Bukan semua sifat cemburu tu tak boleh. Ada cemburu yang Islam galakkan. Seperti mana
Kita cemburu tengok orang pandai baca Quran, lepas tu dia gunakan kepandaian dia baca Al-Quran di tengah-tengah malam khususnya. Seperti juga orang ada banyak harta dia bersedekah. Cemburu yang dalam bab tu Islam benarkan. Tapi yang Islam tak benarkan cemburu yang berbentuk kita tak suka orang lain dapat lebih, yang menyebabkan kita suka orang tu kalau kelebihan tu hilang daripada orang tu. Kita cari jalan macam mana kita nak hilangkan kelebihan orang tu. Yang itulah yang Islam larang, dinamakan hasad. Tapi kalau ada cita-cita cemburu seperti itu, dia tidak dipanggil hasad. Baik. Kita lanjutkan lagi pengajaran dia. Yang keempat, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar kemudahan dan keringanan di dalam Islam. Okey, ada lagi tak dia punya ni? Okey. Yang kelima, nak buat ketaatan, nak jauhkan kemungkaran, perlu dibuat oleh semua manusia tanpa mengira darjat dan pangkat. Maksudnya begini, orang kaya perlu tak dia solat? Ya, dia perlu solat. Orang miskin perlu solat tak? Ya, dia juga wajib solat. Orang kaya wajib tak puasa? Wajib. Orang miskin wajib tak puasa? Wajib. Cuma kelebihan pada orang miskin, dia tak wajib nak berzakat, dia tak dituntut untuk bersedekah. Tapi orang kaya, dia dah berbeza. Dia boleh buat pahala tambahan lagi pada sedekahnya. Jadi pengajaran kita dapat belajar daripada aduan para sahabat tadi, kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka berpuasa. Dapat memberikan kesimpulan juga, orang kaya pun dituntut untuk melakukan ketaatan, orang miskin juga dituntut untuk melakukan ketaatan. Dalam erti kata lain, yang dapat kita belajar tadi, apa tuan-tuan dan puan? Semua orang layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang Allah bagi kelebihan padanya pada harta, gunakan harta tu untuk jalan ke syurga Allah. Kalau siapa yang ada kekurangan dari sudut harta, gunakan jalan lain untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, habis hadis yang keempat. Kita pergi kepada hadis yang kelima dalam bab yang ke-13. Terlebih sebelum tu, saya tengok dulu ada tak mana-mana soalan dalam ruangan chat. Okey, tak apa. Nanti saya jawab mana-mana soalan kalau ada ya di ruangan chat nanti, tolong letakkan soalan. Baik, kita baca hadis yang kelima. Kan? Alhamdulillah, nikmat kita. Hari Jumaat kita baca hadis. Hari Jumaat kita baca hadis kan? Kita dapati Islam ni bagus sangat, ajaran Islam ni. Adil Islam ni. Kan? Luas jalan nak buat perkara ibadat. Baik, kita masuk kepada hadis yang kelima. Hadis ni masih lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan sekali-kali kamu meremehkan ataupun memandang kecil sesuatu pun daripada kebaikan. Jadi kata jangan. Dalam bab buat baik ni, jangan kamu meremehkan mana-mana kebaikan yang dibuat. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun dalam rupa engkau menyambut saudara engkau dengan wajah yang berseri-seri. Maksud dia apa? Nabi nak bagi tahu kepada kita, okey,
Jangan memandang kecil hanya dengan buat amalan seperti senyum je. Berwajah manis, berwajah ceria. Kalau kita jumpa kawan kita, wajah kita berseri-seri, ceria kita, manis kita, Nabi kata, janganlah engkau anggap perbuatan itu tidak ada apa-apa erti. Jangan kau memandang perbuatan itu hanya buat perbuatan senyum saja, ia adalah benda yang tak ada minat. Tak, kata Nabi, jangan. Maksudnya Nabi kata, apa pun kebaikan, janganlah engkau pandang rendah. Nabi bagi ada contoh, walaupun hanya senyum. Senyum ni mudah je. Kan? Tak perlu siapa nak berwuduk ke, tak perlu guna wang ringgit ke apa. Senyum. Okey. Dalam erti kata lain, kalau kita tengok pada tajuk ni, bab 13 ni, maknanya Al-Imam Nabi SAW nak bagi tahu, engkau nak buat pahala ni, dengan senyum pun kau boleh buat pahala. Tak faham tak? Sebab mungkin kita ingat buat pahala ni hanyalah kena macam ritual yang kita faham, solat saja ke, puasa saja. Tak. Nak buat kebaikan dan dapat pahala Allah ni, ya Allah, ada banyak cara. Menyenangkan kawan kita waktu kita jumpa dia dengan wajah berseri pun boleh buat pahala. Boleh buat pahala. Kan? Sebab apa? Sebab dia boleh menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Kan? Menenangkan kawan-kawan kita yang lain terhadap Allah. Senyum. Masya Allah. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan ada peluang jumpa kawan-kawan kan, dulu susah kita nak dine in dekat mana-mana coffee bean kan contohnya kan. Lepas ni dah boleh jumpa dah. Tapi pastikan mematuhi SOP. Jangan nak dapat pahala muka berseri-seri ikut sunnah Nabi tapi kau langgar SOP tu. Tu dah jadi lain macam. Tak boleh macam tu. Kan? Tapi ada peluang rupa-rupanya jumpa lepak-lepak kat kedai kopi ke, kedai mamak ke, kalau suka kat mamak lah. Kan? Pergi kat kedai mana-mana kan. Jumpa kawan-kawan bukan sekadar bertanya khabar dan sebagainya. Muka berseri-seri tu pun dapat pahala. Iya, dapat pahala. Kawan kita tanya, aku nampak kau berseri-seri ni. Ada apa cerita? Cerita. Kita dah mengaji hadis ni, beza cara kita jawab. Tak ada apalah. Kan? Sunnah Nabi kan, kalau muka berseri-seri ni, oh iya ke? Aku ingat kau ada berita gembira ke? Ada job besar ke? Dapat bisnes apa ke? Oh, tak ada. Nak buat pahala berseri-seri. Kan? Nampak tak? Maknanya agama ni, Masya Allah. Kan? Boleh buat pahala dalam buat kebaikan tu hanya dengan muka saja pun boleh buat pahala. Jadi manfaatkanlah ya. Jumpa kawan-kawan tu. Janganlah sedih-sedih. Ceria-ceria dulu. Lepas tu baru cerita kat dia, aku ni ada masalah lah awak. Kan? Apa masalahnya? Begitulah. Jalan nak buat kebaikan. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Okey. Jadi apa pengajaran kita dapat belajar pada pagi ni? Nombor satu, kita dapat belajar dilarang sebenarnya kita memperkecilkan amal-amal soleh selagi mana amal itu boleh membawa kepada kebaikan walaupun hanya senyum. Kawan kita tu mungkin dia tak boleh bantu apa-apa kat kita, tapi dia senangkan kita. Aku jumpa kau ni kan aku tenang je. Dia katakan. Walaupun orang tu tak dapat nak bagi pendapat ke, walaupun kawan kita tu mungkin dia tak dapat nak bantu kita, tapi kita senang dengan dia. Kan? Tenang kita dengan dia. Pun dapat pahala sebenarnya. Jadi jangan kita memandang hanya senyum. Mungkin dalam ramai-ramai orang yang kita nak bincang-bincangkan, nak meeting kan. Ada orang tu tak bagi pendapat, senyum je. Kan? Kita ni kata, engkau ni sejak 3 jam meeting, senyum je aku tengok kau. Kan? Kau idea pun kau tak bagi. Jangan kita meremeh-remehkan orang tu pula.
Kan? Contoh. Okey, yang kedua, disunahkan memberikan kebahagiaan kepada orang Islam. Kenapa? Sebab tu mungkin ada orang bertanya, kenapa pula pada senyum tu jadi sunnah? Kenapa senyum tu dikira kebaikan? Kerana kalau kita berwajah ceria, betul tak? Jumpa kawan kita, sebenarnya kita bagi kebahagiaan. Kan? Secara tak langsung, orang tu mudah dekat dengan kita. Boleh menimbulkan kasih sayang. Tapi kalau mukanya tengok, ya Allah, kawan tu tengok dah lah kawan tu ada masalah. Dia tengok muka kita pun, bertambah beban masalah dia. Kita tak perasan. Tapi kalau kita boleh sentiasa berwajah yang baik, kan? Dia boleh menimbulkan kebahagiaan pada orang lain. Boleh mengukuhkan kasih sayang pada orang lain. Maka dalam Islam, memberikan kebahagiaan pada orang, menyenangkan orang lain tu, dia termasuk dalam perkara yang sunnah. Sebab itu boleh dapat pahala. Secara tak langsung, kita dapat belajar apa? Nak buat kebaikan, nak buat pahala ni, banyak jalannya. Di antaranya, hanya dengan berwajah ceria. Okey, kalau boleh, ceriakanlah wajah anda, senyum-senyumlah umpama suria yang membawa bahagia. Orang kita tersenyum, orang tersenyum. Ya, insya-Allah. Okey, amalkan sunnah Nabi SAW. Baik, hadis yang ke-6 ni kita dah belajar dah pada minggu lepas. Jadi kita tak perlu nak ulang semula. Kita akan terus kepada hadis yang ke-7. Okay. Hadis ke-7 ni, apa amal kebaikan dia? Okey, hadis ke-7 ni adalah hadis yang datangnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi." Sesiapa yang pergi ke masjid, sama ada ghada. Ghada kat sini maknanya dia bergerak pada pagi hari. Maksudnya pada siang hari. Dia ke mana? Dia pergi ke masjid. Au roha. Roha tu maksudnya waktu petang. Okay. Maknanya sabda Nabi SAW, siapa-siapa, kan, dia lelaki ke, dia perempuan ke, sama ada dia pergi pada waktu pagi, waktu siang, ataupun dia pergi pada waktu petang, ke mana? Pergi dia ke masjid. A'addallahu lahu fil jannati nuzula. Nescaya Allah Ta'ala akan sediakan untuknya satu rumah, atau bukan satu rumah, satu tempat persinggahan di dalam syurga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi ke masjid itu pada waktu pagi ke ataupun pada waktu petang. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Maknanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Okay. Ini kebaikan dekat mana ni? Kebaikan kat sini adalah merujuk kepada kebaikan hanya dengan kita pergi ke rumah Allah. Sama ada waktu pagi ataupun waktu petang. Mungkin sejak MCO ni, kan, mungkin orang perempuan mungkin terbatas dia nak pergi ke masjid. Begitu juga ada orang lelaki. Betul tak? Maka kalau kita dah dapat kebebasan, dah dibenarkan masjid ni, orang perempuan pun jemaah muslimat boleh pergi ke masjid, kan, mungkin kat masjid tu ada majlis ilmu, ada buat gotong royong ke dan sebagainya, kan. Maka kita ambillah peluang. Pergilah ke masjid. Khususnya buat ibadat solat lah. Kan? Allah bagi pahala. Rupa-rupanya kita menggerakkan kaki kita,
Kan kita bergerak nak pergi ke masjid di rumah Allah Ta'ala ni pun sebenarnya kita boleh dapat kebaikan. Sama ada pagi dan petang. Allah akan buatkan untuk orang tu tempat persinggahnya di dalam syurga. Okay. Hadis ni, apa yang dapat kita belajar? Nombor satu, setiap amal perbuatan manusia akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita faham secara umum memang macam tu amalnya. Termasuklah pergi siang atau petang. Dia pergi siang, Allah kira. Dia pergi malam, Allah kira. Faham tak maksudnya? Pergilah. Ini Nabi buat contoh ke masjid. Maknanya dia pergi siang ke, dia pergi petang ke, Allah kira. Bukan Allah kira tu hanya siang saja. Petang tak ada. Ataupun waktu malam tu tak ada. Tak. Siang kau pergi masjid, petang kau pergi masjid, Allah akan hitung perbuatan itu. Kerana itulah setiap amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita kita lanjutkan lagi. Sesiapa sahaja yang dia pergi ke masjid dengan tujuan melaksanakan solat, maka setiap langkah dia tu dalam perjalanan nak ke masjid tadi, sama ada ketika dia pergi ataupun ketika dia pulang, akan ditetapkan pahalanya oleh Allah. Dia bukan pergi saja, dia juga merujuk kepada balik. Dia pergi, Allah Ta'ala catatkan pahala untuk dia, berapa langkah dia. Dia balik, Allah juga memberikan pahala untuk dia. Maknanya nak buat ibadat ni, jalannya adalah pergi ke masjid, balik dari masjid. Antaranya khusus mestilah berkaitan dengan akhirat lah. Terutama di dalam bab mengerjakan ibadat solat. Tak ada niat-niat lain lah. Melainkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, secara tidak langsung hadis ini menunjukkan orang kalau dia pergi siang pergi masjid, petang pergi masjid, pagi pergi masjid, petang pergi masjid, menunjukkan bahawa orang itu adalah orang yang selalu mengerjakan solat berjamaah. Maknanya di sini secara tidak langsung digalakkan ataupun keutamaan bagi orang yang memelihara solat berjamaah. Sebab tapi dia pergi jemaah tu, dia dapat pahala jemaah tu dah lain dah. Tapi perjalanan dia pergi, perjalanan dia balik dengan tujuan kerana Allah, tujuan dia nak solat, Allah akan mengiring dia dengan kebaikan. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-8. Okay. Hadis yang ke-8 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi berkata kepada wanita-wanita seluruh dunia. Nabi kata, Ya nisa al-muslimati. Nabi kata, wahai kaum wanita. Nabi kata, la tahkiranna. Janganlah seseorang di antara kamu ni memperkecilkan, meremehkan jirannya lijaratiha bagi jiran yang lain. Maknanya apa? Janganlah seorang perempuan memperkecilkan pemberian jirannya yang lain dalam bab sedekah walau firsina syatin. Walaupun hanya dengan kikil kambing. Maksudnya walaupun dengan tulang kambing. Maksudnya kita
Kalau bersedekah, nak bagi jiran makan, tentulah orang akan bagi uh, daging, betul tak? Daging kan, daging kambing ke. Tetapi ada orang, mungkin dia bagi bentuk sup saja. Dia bagi sup apa? Sup tulang. Dia bagi tulang je. Kan? Nampak daging sikit berbenur dekat apa tu? Dekat apa? Dekat daging tu. Kan kalau kan kita makan, kan kalau kita makan sup tulang kan. Maknanya, nampaknya mesti ada tulang. Tapi daging tu lekat sikit-sikit je dekat tulang tu kan. Maknanya Nabi nak kata, walaupun jiran kamu semua ni, okey, maknanya Nabi kata, walaupun dia sebenarnya perkataan firshani syatin tu, firshani tu boleh dikaitkan dengan unta, boleh juga dikaitkan dengan kambing. Okey, maksudnya Nabi nak kata, walaupun jiran kau ni bagi hanyalah tulang-tulang sahaja, kan, maka kata Nabi, benda macam tu pun kau janganlah memandang rendah, kau janganlah memperkecilkan jiran kau. Rumah besar, betul tak? Kereta sampai 2 biji, 3 biji, bagi tulang saja. Jangan. Nabi kita jangan memperkecilkan. Jangan pandang remeh, kata Nabi. Kadang-kadang kita macam itulah, kadang-kadang setengah pada kita ni suka nak membanding-bandingkan dengan pemberian. Kenapa sebenarnya Nabi cakap macam tu? Sudut pandang yang pertama, kalau kita tengok pada bab 13 ni, maknanya apa? Nak buat kebaikan ni tidak semestinya kena macam mesti kena ada daging yang banyak ke, kan contoh. Mungkin daripada tulang tu sedap juga buat sup tulang kan. Maksudnya nak buat kebaikan ada banyak jalan. Kalau tak boleh bagi daging, mungkin boleh bagi hanya kita tinggal tulang. Boleh. Maknanya buat kebaikan ni hatta sampai nak tulang tu pun kita boleh buat kebaikan. Banyak je jalan dia. Tapi jiran yang dia belajar bab ni, janganlah pula dia PM pula kawan dia. Kau tahu tak Hajah? Jiran kita yang baru pindah tu, gini. Kita yang belajar hadis ni, kita kata, janganlah macam tu, puan. Kita kata kan, janganlah kau macam tu. Kau ingat tak hadis Nabi? Nabi cakap apa? Hadis nombor 8, bab 13 dalam kitab Al-Salih. Jangan, Nabi pesan dekat kita tau orang perempuan ni. Jangan begitu. Okay, hadis ni disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okay, banyak mana orang nak bagi pada kita, kita terima. Kadang-kadang kita hantar. Kadang-kadang suka nak membalas kan. Nak membalas. Jiran kita bagi apa, hantar kat kita. Dia bagi satu kek. Kek yang besar tu. Kan. Kita pula balas dengan kuih apa. Kat rumah kita hanya sempat buat pisang goreng. Hantar dengan pisang goreng. Dan balas dengan pisang goreng. Tak sedap juga tak dibalas kan. Contoh. Tapi kita janganlah fikir aku bagi kek. Dia bagi aku pisang goreng je. Jangan macam tu. Okay. Tapi kita buat kebaikan. Pada pisang goreng tu pun dapat pahala. Pada kek tadi pun dapat pahala. Kita punyalah bagi musangking durian dekat jiran kita kan. Jiran kita dia beli apa? Kebetulan dia beli pisang. Bagi dekat kita tukar ganti contoh kan. Janganlah kita perkecilkan. Aku beli musang king, ya Allah, sekilo berapa puluh ringgit. Dia bagi pisang, jangan. Nabi kata jangan. Jangan perkecilkan. Melalui pisang tu pun boleh buat pahala, melalui durian tu pun boleh buat pahala sesama jiran. Okey. Pengajaran hadis ni apa dapat belajar? Nombor 1, dianjurkan. Maknanya disunahkan untuk memberikan hadiah ataupun sedekah walaupun dalam jumlah yang tidak banyak. Walaupun dalam jumlah yang kecil. Sekalipun hanyalah tulang-tulang tadi. Yang kedua, dalam masa yang sama secara tak langsung, janganlah kita bersifat kikir ataupun bakhil.
Yang ketiga, disunahkan untuk sentiasa menjalankan hubungan baik di antara kaum muslimin, khususnya di antara jiran tetangga. Tuan-tuan, jiran sebelah rumah kita, jiran sebelah belakang rumah kita, jiran di atas rumah kita, kalau rumah yang jenis ada tingkat-tingkat lah. Jiran yang bawah rumah kita, jiran yang ada depan kita, kiri, kanan, depan, belakang kita ni, sebenarnya banyak pahala kita boleh buat tau sebenarnya. Dalam rumah kita baca Quran dapat pahala, keluar rumah boleh buat pahala. Kan dah alam nak pergi beli stok barang ke, berilah lebih sikit, beri kat jiran sebelah kanan, beri kat jiran sebelah kiri. Dapat buat pahala. Okey. Ia adalah perbuatan yang sunnah. Sebab apa? Sebab berbakti kepada jiran-jiran, buat baik kepada jiran ni adalah tuntutan di dalam agama. Bahkan ciri iman lagi. Okay. Yang keempat, larangan kita menghina, kita merendah-rendahkan sesuatu amal kebaikan. Ya, terima saja apa kebaikan yang orang lakukan, orang-orang beri kepada kita. Okay, wallahu ta'ala alam. Habislah kita pengajaran untuk hadis yang ke-8 ini. Kita nampak tak jalan kebaikan? Kan? Nampak tak nak buat kebaikan yang ada banyak cara? Bukan tunggu yang besar, bukan tunggu yang banyak, bukan tunggu nak buat sesuatu yang macam benda tu mahal, bukan hanya tunggu kepada mesti makanan yang 5 bintang, bukan. Tapi apa pun jalan dia kebaikan, tetap Allah berikan kita pahala. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis nombor 9. Hadis nombor 9 ini adalah hadis yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una. Nabi kata, keimanan itu, namanya iman itu terdiri daripada 70. Au bid'u situna, ataupun 60 cabang. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ciri yang dikatakan orang itu beriman ada 70 atau 60 ciri. Ada cabang-cabang dia. Sebab tu nak dikatakan orang tu beriman, dia bukan hanya ada satu cara. Dia ada lebih kurang dalam 70 cabang-cabangnya, 60 cabang-cabangnya. Nak dikatakan orang itu adalah orang yang beriman. Ataupun dengan kata lain, mudah nak faham kalau orang tanya pada kita. Ataupun kita nak cari, macam mana aku nak jadi seorang yang beriman kepada Allah ya? Macam mana cara dia? Ada 70, ada 60 cabang dia. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, fa'afdaluha, dan tingkatan yang paling utama nak dikatakan orang itu beriman, Nabi kata, qawlu la ilaha illallah. Nabi kata cabang yang paling tinggi, yang paling utama yang dikatakan orang itu sebenar-benar dia beriman, kata Nabi adalah ucapan la ilaha illallah, iaitu kalimah syahadah. Ini yang paling utama. Orang itu yang boleh dikatakan ada ciri iman tadi. Lepas tu Nabi menyebutkan yang paling rendah sekali. Kan? Yang paling rendah ni bukanlah bermakna nak merendahkan perbuatan ni. Bukan. Tapi Nabi sebut contoh. Yang paling simple sekali yang kau boleh buat, dia termasuk dipanggil cabang-cabang iman tu. Nabi kata, wa adnaha, dan tingkatan yang paling terendah ialah imatatul adha anit tariqi, iaitu engkau membuang gangguan yang berada di jalan.
Maknanya Nabi nak mengatakan kepada kita, di antara cabang iman yang mudah je, yang paling simple ni, yang kata Nabi adalah kalau kita jumpa sesuatu di jalan-jalan, kan, tengah jalan ke, tepi jalan ke, yang penting adalah jalan, tempat orang nak lalu lalang. Mungkin ada orang berjalan kaki, mungkin ada orang naik motor, mungkin ada orang naik kereta dan sebagainya. Maka kalau kita jumpa sesuatu yang boleh halang orang, mungkin ada batu, mungkin ada duri, mungkin ada kaca, mungkin ada paku. Kita nampak, kan? Maka kita buat apa? Kalau kita buang benda tu, kan? Kalau kita kita singkirkan benda tu, Nabi kata itu pun termasuk di antara 70 ataupun 60 cabang iman. Maknanya untuk kita membuktikan kita ni orang beriman, ada banyak jalan. Lepas tu Nabi sampai 70 atau 60. Dan Nabi kata benda yang paling mudah, kata Nabi, yang paling bawah sekali, kata Nabi, adalah hanya dengan membuang gangguan di jalan. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu tu pun, kata Nabi, salah satu daripada cabang iman. Maknanya kalau kita ambil dekat sini, hadis ni Nabi bagi 3 contoh sebenarnya. Yang pertama adalah ucapan La ilaha illallah. Itu yang paling utama sekali. Ciri orang itu beriman. Kalimah syahadah. Lepas tu Nabi bagi yang kedua apa? Membuang gangguan di jalan. Pun ciri orang beriman. Nombor 3, Nabi kata pasal malu. Malu. Okey. Mudah lagi nak faham lagi kan? Buang gangguan ni tidaklah semestinya mesti ada benda dekat situ. Kan duri ke, kaca ke, paku ke, dahan pokok yang tumbang ke, bukan tu saja. Sebenarnya tujuan dia buang duri tu, tujuan dia buang kaca tadi kan, sebenarnya adalah supaya orang boleh lalu dengan selamat. Begitu juga boleh dikaitkan dengan kita parking. Tempat kita berhentikan kenderaan kita. Dah tahu tempat tu orang nak lalu lalang, janganlah parking dekat tempat yang tak dibenarkan untuk parking. Kalau tetap tak percaya, kan, kita tengok perangai orang kita kalau dekat pasar raya, contoh. Kan, punya tak nak jauh berjalan, parking tu, pasar raya tu dah letak dah parking tu dekat basement, ada sampai B1, B2, basement 2, 3. Tapi punya pemalas, kan, nak jalan, nak masuk pintu tu. Kan, tambah-tambah lagi yang jenis berbayar, punya kedekut RM1 tu, dia sanggup parking tepi jalan raya tu, tempat orang nak lalu lalang tu. Sanggup parking dekat luar tu, boleh bahayakan orang nak lalu lalang, kerana hanya RM1 saja, tak nak bayar. Ataupun malas nak berjalan jauh, sanggup parking yang menyebabkan orang boleh langgar ke, tak nampak ke, sedangkan telah letakkan tempat-tempat parking. Itu pun sebenarnya termasuk di dalam hadis ini. Maknanya kalau kita ganggu orang nak lalu lalang, iman kita ni teruk. Maknanya kita telah hilang ciri satu daripada ciri orang beriman. Lepas ni kita kena letak iklan dekat parking tu, kalau anda seorang beriman, sila letak di tempat yang dibenarkan. Betul tuan? Kan? Punyalah nak pergi pasar malam, nak beli apa balik je, sanggup parking. Sedangkan parking tu ada tapak parking tu, tapi kena berjalan jauh sikit lah. Tapi disebabkan orang pun sampai tak nampak jalan, berlanggar lah, apalah. Kecuali kalau di tempat tu memang dah sedia maklum. Kalau time pasar saja, memang orang sedia maklum boleh parking tengah jalan. Itu dah, kalau dah memang jadi orang faham, tak apa dah lah. Kan? Jadi, kena ambil maklum tentang benda tu. Tuan-tuan, di jalan ni pun ada ciri orang beriman. Jangan kita ingat beriman ni hanya pada sesuatu perkara, tapi dia besar skop iman. Begitu juga dengan malu. Tapi kalau dah terkinjal-kinjal
goyang sini, goyang sana dekat TikTok, bertudung pula tu. Ya Allah. Mana perasaan malunya? Kau tu orang Islam, bertudung, tapi dah terkinjal-kinjal, goyang sana, goyang sini, lenggok sana dekat TikTok. Kalau kita simpan dekat kita saja tak apalah untuk kita tengok kan. Tapi kalau dah diviralkan pula tu, mana ciri-ciri iman anda? Mana? Sedangkan Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu tu termasuk daripada cabang orang yang beriman. Kadang-kadang kita niat nak lawak-lawak, nak sukakan orang. Tapi kita terlupa. Buat satu perkara dalam hidup ni walaupun harus. Nak menari, nak berjoget dan sebagainya. Tetapi fikirlah. Benda itu dari sudut adat kita. Adat jangan dilupa. Adat tu pun termasuk dalam agama juga tau. Adat-adat yang berbentuk yang tak langgar agama. Kan hilang kesopan santunannya dan sebagainya. Maka itu juga perlu diambil kira. Jadi dekat sini hadis riwayat Bukhari Muslim ni memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita bahawasanya nak jadi orang beriman ni ada banyak cabangnya. Sampai 70 atau 60 cabang. Jadi moga-moga kita nampak tentang jalan yang luas nak membuktikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu lagi sebelum saya pergi kepada pengajaran, tuan-tuan ya. Tolong catat dekat sini ya. Wa adnaha. Sekejap, saya padam sekejap. Perkataan wa adnaha ni kan maksudnya yang terendah. Yang terendah ni bukanlah nak memperkecilkan jangan salah faham. Kita belajar hadis sebelum ni kata jangan perkecilkan. Di sini terendah ni kata para ulama hadis, dia dirujuk juga dari sudut apa tau? Dari sudut tingkatan pahala. Tingkatan pahala tu. Kan ucapan la ilaha illallah ni kan dari sudut kalimah syahadah. Menjaga syahadah tu kan lebih tinggi pahala dia. Kan berbanding dengan membuang gangguan di jalan raya. Sebab syahadah ni dia menjadi benda akar, benda utama bagi seorang Islam. Jadi dia juga merujuk rendah tu sebenarnya dari sudut apa? Dari sudut tingkatan pahala. Dari sudut tingkatan dan banyaknya pahala. Tetapi mengganggu orang, membuang satu di jalan raya ni pun juga bukan satu benda yang dipandang rendah ya. Dia tetap ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita akan belajar hadis boleh bawa masuk syurga. Kalau kita tak mengganggu orang, menghalang orang lalu lalang. Tapi orang tak nampak benda-benda macam tu. Lepas tu dalam hidup ni Islam ni dia menjaga sosial. Islam ni satu ajaran yang cakna pada masyarakat. Islam ni satu agama yang sangat prihatin kepada masyarakat. Dia bukan kita jangan nampak pergi Europe, tengok negara-negara yang maju ni je yang macam Masya Allah jaga kebajikan. Sebenarnya semua tu ada dalam Islam. Islam lagi ke depan. Cuma orang kita je tidak mengamalkan Islam. Islam. Nanti kita akan baca hadis prihatin dengan haiwan. Hadis yang prihatin dengan manusia. Kita baca hadis tadi, betul tak? Kan, jaga jiran walaupun hanya sedikit. Islam ni agama yang lengkap. Tetapi yang mengotorkan Islam, yang mencemarkan ajaran Islam sehingga bangsa lain, orang lain nampak Islam ni teruk, adalah pelaku penganut Islam tu sendiri yang telah mengotorkan agama Islam. Sepatutnya kalau dia amalkan segala ajaran Islam, orang akan nampak Islam ni the best. Tapi parking kereta suka hati, buang sampah daripada kereta kan, buang sampah tengah jalan tu. Siapa yang buat kerja tu? Kalau orang bukan Islam ni,
Kita bukanlah tak kisah sangat, dari sudut sosial salah juga. Tapi yang pengotor tu siapa? Itulah orang Islam. Kalau yang pakai sesuka hati tu, itulah orang Islam. Jadi telah menguturkan agama Islam. Jadi jangan macam tu. Kita tonjolkan Islam ni dengan etika. Dengan walaupun kita tak ajak orang melah masuk Islam, tapi kita menunjukkan Islam itu dengan kita bawa hadiah beri dekat jiran. Aunty, hari ni saya masak sekian-sekian, saya nak bagi sikit dekat aunty. Contoh kan. Orang kata, walaupun kita tak ajak dia masuk Islam, tapi dia tengok bagus jiran aku yang Islam tu. Itu macam tu. Tapi kita semua ni, Masya Allah, kadang-kadang kan, siapa ganggu jiran-jiran. Orang Islam jiran bukan Islam pun tengok. Macam ni ke orang Islam? Macam ni ke Islam? Jadi, dia telah mencemarkan agama Islam. Hadis ni apa dapat kita belajar? Iman ataupun ciri keimanan tu terdiri daripada beberapa tingkatan yang berbeza-beza. Okay. Nombor 2, suatu tingkatan ataupun darjat iman ni kita boleh usahakan. Maksud dia, pengajaran kedua ni adalah apabila Nabi sebut ada yang tinggi, ada yang rendah, nak menunjukkan bahawasanya pengajaran kita dapat belajar, nak jadi orang beriman ni, dia ada banyak cara. Okay. Dalam masa yang sama, kejap, saya dah terlepas tadi. Saya tak, okay. Kejap, mana boleh pergi di sini? Okay, kita pergi dekat sini dulu. Yang nombor 2, Nombor 2, menurut ulama salaf. Salaf ni maksudnya ulama yang awal-awal Islam dulu. 300 tahun yang pertama tu, kita sebut dia adalah ulama salaf. Sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka ni mengatakan bahawa iman, apabila disebut iman, dia adalah ucapan dan iman tu juga dia adalah perbuatan. Maksud dia apa? Para ulama salaf mengatakan, kalau orang tu dia beriman, dia tidaklah lengkap kalau dia hanya cakap, saya beriman. Tetapi iman tu, dia juga perlu dibuktikan dengan perbuatan. Kan? Maksudnya, kita tak boleh cakap, saya beriman. Saya beriman dengan Allah. Tapi perbuatan tidak menunjukkan dia itu beriman pada Allah. Iman yang sebenar-benarnya, dia adalah ucapan, dia juga adalah perbuatan. Seperti mana Nabi kata, ingat tak Nabi kata? Nabi kata tingkatan yang paling tinggi, kamu kata, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan ucapan kan? Tapi iman ni, bukanlah hanya dengan pada ucapan, tapi juga pada tindakan. Seperti mana kata Nabi, tindakan apa? Dia jumpa benda yang mengganggu orang lalu lalang, itulah action dia. Kan? Jangan kita kata beriman pada Allah, saya beriman pasal syurga ada, saya beriman hari akhirat. Tetapi dia tidak tunjukkan dengan perbuatan ciri dia percaya tentang apa yang diucapkan tadi. Tak. Iman yang sempurna dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Yang ketiga, apabila orang ni dia ada iman ni maksudnya dia ada kepercayaan yang yakin. Kepercayaan dia yang yakin itulah yang akan menjadi pendorong dan penentu dia untuk dia buat kebaikan. Maksudnya macam kita sebut tadi kan. Kenapa kita perlu berjalan jauh? Contoh kan macam kita istilah parking lah. Parking ni isu yang semua orang hadapi lah, contoh kan. Kita sanggup bayar duit parking, betul tak? Lepas tu jauh pula tempat parking tadi, betul tak? Tapi kita tak nak ganggu orang lalu lalang, tak nak susahkan orang,
nak keluar ke, nak masuk ke, kenapa kita sanggup berjalan jauh? Kenapa kita sanggup keluar duit bayar parking tadi tu? Kerana kita ada iman. Kita percaya bahawasanya ciri orang yang beriman, kita percaya. Kita tak ganggu orang, dikira kebaikan. Kita percaya kita buat tu dapat pahala. Kita percaya Allah suka. Kepercayaan yang macam itulah yang akan mendorong orang tu untuk dia buat amal soleh. Kita percaya buat baik, dibalas baik. Kan aku pemudahkan orang ni. Allah Ta'ala kata Allah akan pemudahkan aku. Aku percaya ni pahala nanti di akhirat. Maka dia akan, kepercayaan dia tadi itulah, yang dipanggil iman dia tadi itulah, ia akan push dia untuk dia buat amal kebaikan. Keimananlah ia akan membuahkan kebaikan dan ia akan mengarahkan kepada redha Allah. Kepercayaan tadi itu tentang iman tadi itulah. Itu di antara pengajaran yang boleh kita kaitkan dengan hadis tadi. Kemudian kita pergi yang keempat. Iman mencakupi beberapa bahagian. Sehingga kan iman ni dia boleh bertambah, dia juga boleh berkurang. Iman kan ada masa kita yakin sangat Allah Ta'ala tengok apa kita buat. Ada masa kita macam iman kita tu dah macam tak percaya, bukan. Maksudnya kalau orang buat jahat kan, tentu dia seperti mempercayai Tuhan tak tahu ni, Tuhan tak nampak ni. Betul tak? Tapi orang yang tak nak buat jahat, dia ada keyakinan tu. Tapi kita ni kan macam tu. Macam kita salat kan. Ada masa kita tahu Allah Ta'ala sedang tengok kita ni. Aku kena solat betul-betul ni. Tapi ada masa kita malas je. Cukuplah semayang. Cukup, jadi cukup syarat rukun lah. Dia sebenarnya faktor tu, sebenarnya adalah faktor pada kepercayaan dia. Iman dia tu. Jadi iman dia boleh berkurang, iman dia boleh bertambah. Sebab tu Nabi kata yang paling tinggi, yang paling rendah. Nak menunjukkan adanya perbezaan. Tapi, walaupun iman tu boleh berkurang, walaupun iman tu boleh bertambah, dia bukan statik kan. Kita bukan macam malaikat. Okey. Tetapi walaupun iman tu boleh bertambah, iman tu boleh berkurang, tetapi ia boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Saya terus cover yang bawah tu lah. Dalam masa yang sama, iman ni dia boleh maintain dengan ketaatan. Dan dia boleh jatuh dengan maksiat. Sebab tu, kita faham tak maksudnya? Iman, dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Boleh bertambah ni melalui jalan ketaatan. Dia boleh berkurang melalui maksiat. Okay. Yang berikutnya, suatu tingkatan atau darjat iman boleh diusahakan. Ini seperti kita sebut tadi lah, boleh usaha. Macam mana nak dapat iman tingkat tertinggi? Boleh diusahakan. Nak jatuh ketipat ke rendah pun dia bergantung pada apa kita buat. Jadi kalau kita nak dapat iman yang tinggi, boleh diusahakan. Yang berikutnya, malu. Merupakan perangai yang terpuji yang membangkitkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mendorong diri untuk menjadi peribadi yang selalu buat ketaatan. Okey. Malu kalau orang kata aku bukan. Malu kalau orang tu nampak aku ni buat maksiat. Malu gitu. So malu tu pun sebenarnya dikaitkan dengan keimanan. Tapi kalau dah tak ada malu, buatlah apa saja. Kan? Buatlah kalau kau dah memang ada kes. Kau nak juga pegang jawatan tu kalau kau tak malu. Orang apa kisah? Sebab malu tu tak ada. Sebab tu dalam agama ni malu dia termasuk dalam iman. Jadi jagalah.
Okay. Sifat malu tu kena dipupuk. Kalau tak ada malu, tayang sini, tayang sana. Kan dia tak ada malu. Kan? Buat apa orang tak ada malu kan? Menyebabkan, sebab tu Nabi kata apabila kau tak ada malu, kau buatlah apa kau nak buat. Macam kan Nabi suruh, maksudnya dia akan buat apa dia suka kan. Dah tahu budaya kita pakai pakaian yang macam ni, boleh tersembul sana, boleh tersembul sini, terbuka sana, terbuka sini. Kan? Janganlah buat. Mana perasaan malu kamu? Kan? Malu ni bukan saja dengan Allah, tapi dengan manusia pun. Dengan kita di Malaysia ni memang terkenal dengan budaya yang sopan santun, betul tak? Tak manis. Orang kita budaya Melayu ni, budaya kita ni budaya tu. Maknanya kalau dengan Allah pun kau tak malu, nak tunjuk sana, nak tunjuk sini. Kan? Apatah lagi kau dengan manusia. Maksudnya macam, sepatutnya malulah. Nanti orang cakap apa, aku tunjuk sini, aku tunjuk sana. Terbuka sini, terbuka sini. Jadi malu tu adalah termasuk dalam iman. Jadi kalau ada mana-mana ahli keluarga kita, tegur. Tegur dengan cara baik. Tegur dengan cara baik. Okay. Kita teruskan dengan hadis yang nombor 10. Hadis nombor 10 ni tuan-puan, dia ada dua hadis. Ada dua hadis. Hadis pun sebenarnya kita dah biasa juga dengar tu. Okay. Tapi tak apa, kita baca terjemahan hadis. Hadis ni nak menunjukkan kepada kita, Masya Allah, rupa-rupanya nak buat kebaikan bukan dengan orang je tau. Dengan haiwan tu pun Allah bagi jalan ke syurga. Jadi hadis ni tentang biasa benar, tapi kita ulang baliklah. Hadis ni kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW cerita ada satu ketika tentang hayati hadis ni, sedih tu hadis ni. Bukan sedih apa, kita rasa macam baik sangat orang. Okey. Ada satu ketika kata Nabi, ada seorang tu dia haus sangat, dia musafir. Tuan-tuan, bayangkan kalau tuan-tuan travel kan, tuan-tuan haus sangat dalam kereta, tak ada air, kita pegang. Macam ni kita rasa, kat manalah tempat R&R, di manalah tempat nak berhenti, nak beli air kan. Dahaga sangat. So ada seorang lelaki dia sangat dahaga. Kemudian tiba-tiba, dia nampak dekat tengah jalan tu ada satu perigi. Dia buat apa? Dia turun. Kat perigi tu ambil air. Dia turun, macam mana dia turun tu saya tak tahulah. Dia ada tali ke, dia turun panjat macam mana, wallahualam. Tapi dia haus sangat. Ketika dia musafir kan, maka dia turun, dia pergi kat perigi tersebut, dia turun, dia minum air tu. Tapi lepas dia berjaya minum air tu, dia naiklah balik. Dia naik balik, dia panjat balik, dia keluar pada perigi tu, tiba-tiba dia nampak ada seekor anjing yang sedang haus, sedang menjilat-jilat tanah. Dia keluarkan lidah dia sambil berjilat-jilat tanah sebut kerana kehausan. Laki ni dia ada sifat empati, dia ada sifat simpati dia, sifat kesian dia kepada anjing tadi tu, dia teringat diri dia. Dia bercakap dalam hati dia. Dia kata, anjing ni haus macam mana aku haus tadi tu. Dah faham kan? Macam kita tengok kan? Tengok orang lapar kan, kita rasa, ya Allah, macam manalah aku lapar. Kan? Tengok anjing tu haus lagi sampai cari anjing tu nak cari air kat mana, dekat tanah-tanah tu, dia julurkan lidah dia. Dan lelaki ni kita kesian, dia kata lah, kesiannya anjing ni, macam mana aku haus tadi kan. Tapi anjing ni dia tak boleh nak masuk perigi. Dia carilah tanah-tanah mana, tanah-tanah yang basah tu. Maka lelaki ni dia kesian tengok anjing tadi. Dia buat apa? Dia turun semula ke perigi tu dan dia penuhi sepatu dengan air tu. Maksudnya, dia nak bawa air tu, kalau dia boleh bawa anjing tu turun sekali, tak apa. Anjing tu boleh minum terus dekat air dalam perigi tu, tapi isunya sekarang, nak isi air tu dekat mana? Kalau macam lelaki tu nak minum, dia boleh turun, dia minum. Tapi sekarang ni, air tu nak bagi anjing yang duduk kat luar perigi tu. Kan kesian dia tengok anjing tu. Maka, waktu dia turun tu,
Dia isi air tu dekat kasut dia. Tapi macam mana? Dia nak pegang tangan, dia nak panjat lagi. Nak pegang kasut air tadi. Macam mana dia nak buat? Jadi dia gigit kasut dia tadi tu. Dengan mulut dia, dia nak naik perigi tu. Cuba tuan-tuan dapat bayangkan tak? Tuan-tuan dapat gambarkan tak lelaki? Kan? Dah lah payah nak panjat perigi tu. Tapi anjing tu kesian tu nak bagi minum. Maka dia gigit kasut dia tadi tu supaya air tu dia dapat bawa keluar. Dia keluar daripada perigi tu, dia bagi anjing tu minum. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nampak tak lelaki tu buat apa? Allah Ta'ala tahu tak lelaki tu buat apa? Allah Ta'ala tahu tak hati dan perasaan lelaki tu dia macam mana? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis tu, fasyakarallahu lahu. Allah Ta'ala memuji perbuatan lelaki tu. Allah Ta'ala beri terima kasih kepada lelaki tu. Allah hargai perbuatan lelaki tu. Lalu Allah bagi apa? Allah beri keampunan kepada lelaki tu. Tuan-tuan, apa kebaikan lelaki tu buat? Nak dapat keampunan Allah, ada banyak jalan tak? Keampunan Allah, salah satu kebaikan yang bawa kita ke syurga. Sebab tu Al-Imam Nawawi, dia letak hadis ni, dia bawa tajuk, banyak je jalan nak buat kebaikan. Sekalipun engkau memberi minum kepada haiwan, nak buat kebaikan. Lepas tu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah nak tolong binatang pun kita boleh dapat pahala? Maka Nabi mengatakan, pada setiap sesuatu yang berhati segar, iaitu maknanya makhluk hidup lah, terdapatnya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita faham tak maksudnya? Maknanya Nabi pada hadis ni kan, Nabi nak tahu pada kita, ya Allah, engkau nak buat pahala ni, ada banyak jalan. Antara jalannya adalah pada haiwan, makhluk yang hidup. Sekalipun makhluk itu adalah haiwan, selagi dia makhluk hidup, engkau tetap boleh dapat pahala. Maknanya nak dapat rahmat Allah, nak dapat pahala ni, ya Allah, pada binatang boleh dapat. Bukan hanya pergi ke masjid saja, bukan hanya beri makan kepada orang hidup saja, tapi juga kepada haiwan, kepada perempuan yang Allah rahmati sekalian. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, kita baca satu hadis yang lain. Kita tengok satu lagi hadis lain. Cerita dia lebih kurang sama. Okey, kalau kita baca hadis nombor 2, hadis nombor 10 juga, tapi dia ada riwayat pendek sikit bawah dia tu. Okey, kalau hadis nombor 1 tadi, dia riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Tapi hadis yang satu lagi, dia riwayat Muslim saja. Dia riwayat Bukhari saja. Okey, dalam riwayat Bukhari disebutkan, Allah Ta'ala buat apa dekat lelaki tadi tu? Fasyakarallahu lahu biha, maka Allah berterima kasih kepada kata perbuatan orang tadi, fa'adkhalahullahu jannah, lalu Allah masukkan di dalam syurga. Ya Allah, besarnya rahmat Allah. Kan, bersusah payah masuk dalam perigi, gigit kasut nak bagi anjing minum, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah masuk ke dalam syurga. Di sini kita dapat belajar, Islam sayang tak dekat haiwan? Islam ambil peduli tak dekat haiwan? Ya. Sampai dengan haiwan pun ajaran Islam mengambil berat. Apatah lagilah dengan manusia. Maknanya Islam adalah agama yang cintakan haiwan. Kalau tak ada harga bagi minum pada haiwan, tak masuk lagi ni ke dalam syurga. Sebab tu bersyukur sangat kita menjadi seorang yang Islam. Tapi tak tahu nak buat apa, itulah isunya satu.
Lepas tu dah tahu tak nak dibuat. Okey, rugi. Okey. Kita ambil hadis ketiga. Okey, hadis ketiga ni dalam hadis ke-10, Nabi SAW menyebut ini cerita orang lain pula pasal anjing. Tadi cerita lelaki tu. Ni cerita tentang pelacur perempuan. Ni sebenarnya kita dah pernah baca hadis ni. Ya, cerita tentang seorang pelacur daripada banyak-banyaknya pelacur Bani Israel yang dia tengok anjing tu, kesian dia tengok. Walaupun dia jahat pada pandangan manusia kan, jahat pekerjaan dia tu. Tetapi satu hari, dia kesian tengok anjing yang kehausan, dia tanggalkan kasut dia dengan air, dia bagi anjing, dia bagi apa? Dia bagi minum anjing itu dengan airnya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang melacurkan diri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nak mengukuhkan lagi cerita tu, nak buat kebaikan pada haiwan ni, kan nak buat, maksudnya nak masuk syurga ni, nak dapat kebaikan tu pada haiwan tu, Allah Ta'ala bagi jalan. Maknanya kalau tak dapat buat pahala ni, memang teruk betul lah hamba tu. Kan? Kalau sampaikan tak, maksudnya sampaikan tak boleh masuk syurga ni, maksudnya kalau tak jumpa jalan tu, Allah Akbar. Kenapa boleh jadi macam tu? Sedangkan Islam telah bagi banyak jalan nak buat kebaikan. Mungkin salah satu sebabnya kerana apa? Kerana tak tahu, rupa-rupanya buat baik kepada haiwan pun dapat pahala. Okay. Pengajaran hadis ni apa? Sebelum kita berhenti. Okey, hadis ni pengajaran dia apa? Pengajaran dia adalah perintah untuk buat baik kepada binatang, iaitu binatang yang Allah tak perintahkan untuk dibunuhlah. Kalau binatang tu Allah perintah bunuh, janganlah buat baik pula, bunuh dia. Yang kedua, kelebihan memberi minum. Yang ketiga, keluasan rahmat Allah yang meliputi haiwan. Ini kerana haiwan tersebut tergolong dalam makhluk hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, minggu depan kita belajar lagi hadis. Yang hadis tu kalau kita belajar, rupa-rupanya kita akan belajar pasal cucuk tanam minggu depan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanam, contohnya tuan-tuan tanam pokok pisang contoh kan. Tiba-tiba tak dapat kita nak makan hasil pokok pisang tu. Siapa yang makan? Monyet yang makan. Tanam pokok betik. Saya sebut ni pasal saya memang ada nanam benda-benda macam tu di kampung lah. Nak makan, nak tengok hasil, tebuk dah, tak apa tebuk. Tupai, tebuk, kadang-kadang beruk, tebuk monyet kan. Orang kita ni tak ada ilmu, dia pergi maki monyet tu. Betul tak? Celaka monyet tu, dia mencelakakan monyet tu kata tu. Sampai ditembak, sampai dicederakan. Okey. Kalau kau ada ilmu, sepatutnya kau bersyukur dengan Allah pasal monyet tu makan hasil tanaman kau. Kalau macam tu Ustaz, letih-letih lah saya tanam, saya dapat apa? Nanti waktu kita belajar satu hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau burung tu makan, kalau haiwan-haiwan ni makan tanaman kita, sebenarnya kita telah bersedekah di jalan Allah. Betul kalau faham hadis-hadis macam tu, kita rasa bersyukur kita jadi seorang Islam. Tuan-tuan, tuan-tuan tanam, makanan tu dimakan oleh haiwan. Nabi kata sedekah. Sebab tu kalau ada orang curi tanaman kita, janganlah kita maki orang tu. Bukanlah kita galakkan orang mencuri. Salah perbuatan mencuri tu. Tapi kalau orang tu mencuri buah-buahan kita, tanam jenuh pokok-pokok rambutan, tanam jenuh pokok durian kan. Tiba mana pula durian aku ni. Rasanya hari tu nampak ada 10 biji. Atas pokok tiba-tiba jangan tengok jangan kita dimaki. Tuan tahu tak? Nanti kita baca hadis minggu depan. Kalau ada tanaman-tanaman kita dimakan oleh orang, ia adalah sedekah. Bukan bermakna kita nak menggalakkan mencuri, itu tidak. Kan? Tengok buah rambutan.
Mana pula pokok buah rambutan aku ni, jangan dimaki, curi tu. Sebenarnya kita bersyukur pada Allah. Sebab apa? Sebab ada orang buat bagi pahala dekat kita, dia ambil apa yang kita tanam. Bila depan kita belajar. Tak hadis tu. Maknanya nak buat kebaikan ni, pada pokok-pokok pun boleh dapat kebaikan. Nak masuk syurga, bayangkan. Hatta pada haiwan-haiwan pun boleh buat kebaikan. Ya Allah. Allah ni maha kaya kan. Dia bagi kita buat kebaikan dengan banyak jalan. Kan? Termasuklah haiwan. Kenapa haiwan tu makhluk Allah? Dia makhluk yang hidup tu yang para sahabat tanya tadi. Kalau buat pada haiwan pun dapat pahala. Nabi kata haiwan tu hidup. Yang keempat, kita dapat belajar apa? Keluasan kurniaan Allah. Dia memberi keampunan terhadap dosa besar walaupun dengan perbuatan baik yang sedikit. Perempuan yang melacurkan diri tadi orang jahat, dia buat dosa besar, dosa berzina dia. Termasuk orang buat benda buruk kan. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Kebaikan yang kau buat tetap ada nilai di sisi Allah. Bahkan yang sikit tu kau bagi minum pada haiwan tu, Allah boleh hapuskan dosa besar perempuan yang melacurkan diri dia tadi tu. Kita tak nampak rahmat Allah. Kita tak nampak kebaikan Allah. Apa lagi kita nak pada Allah? Rezeki dapat tiap-tiap hari, makan, dapat bernafas, dapat semua benda. Bahkan dalam bab pengampunan pun Allah berikan jalan yang banyak. Bahkan nak dapat pahala, Allah bagi banyak jalan. Tak boleh nak guna dengan wang ringgit, boleh guna dengan tasbih. Tak boleh buat baik pada orang, boleh buat pada haiwan. Tak boleh buat pada haiwan, ada banyak jalan lain. Sebab tu bab 13 ni, bab yang menyebutkan banyaknya jalan nak buat kebaikan. Baik. Kita berhenti pada hadis ni. Tapi ada lagi, saya habiskan sikit ya. Saya habiskan 3 lagi pengajaran dia. Boleh? Sudah boleh tak muan-muan? Sikit lagi boleh? Boleh Ustaz. Okay, sikit lagi kan? Okay. Yang berikutnya, tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekalipun ia sikit. Ini kerana boleh jadi perbuatan sikit tadi itulah menyebabkan diampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu tau, amal yang kita buat ni yang banyak, yang besar ni, belum tentu Allah Ta'ala terima. Tapi kita minta lah pada Allah, kena ada perasaan harap pada Allah terima. Kadang-kadang perbuatan yang kita buat sedikit, kita tak sangka kan. Mungkin kita tengah mungkin kita jumpa orang, kesian, tengok orang tu contoh, kan, tengok pakcik yang jaga kita, nak isi minyak, jumpa dia, kita pun sedekah lah kat dia sikit. Duit adalah RM5 masa tu, bagi dekat dia. Kadang-kadang yang RM5 tu lah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Bukan kerana 1,000 yang kita pernah bagi dulu. Bukanlah maksud kita tak banyak, tak. Maksud saya adalah jangan memperkecilkan nilai yang sedikit. Tidak ada mana-mana keadaan makhluk di dunia ini yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Betul tak? Siapa tahu lelaki yang antara dia dengan anjing tadi. Dia tak tahu, betul tak? Hanya dia dengan anjing. Macam perempuan melacurkan diri, hanya dia dengan anjing. Dia tak perlu viral pun untuk dia dapat rahmat Allah. Dia tak perlu cerita pun pada orang dia buat apa. Antara dia dengan anjing. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang Allah tak nampak apa hamba itu. Allah akan balas amal-amal mereka. Yang berikutnya, keutamaan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dapat pengampunan dosa, dapat masuk syurga. Ya Allah. Itulah ganjaran yang terbesar dikaitkan dengan ikhlas. Kenapa? Kerana lelaki tadi, perempuan tadi, dia ikhlas. Macam mana kita boleh kata dia ikhlas? Kerana mereka buat benda itu tanpa diketahui oleh orang yang ada di sekeliling mereka. Sebab Nabi yang cerita, Nabi ni Allah bagi wahyu kepada dia. Saudara perempuan, moga-moga
kita dapat manfaat pada hari ini. Boleh tak saya tutup hadis 11 lah, nak habis dah. Pasal nota kita memang sampai hadis 11 kan. Okay, kita tutup dengan hadis kisah seorang lelaki. Kata Nabi SAW, Nabi kata, aku telah tengok, maknanya Allah Ta'ala nampakkan kepada Nabi seorang lelaki yang dia ni yataqallabu fil jannah, bersenang-senang di syurga. Maksud dia macam ni. Yataqallabu ni maksud dia adalah nak lagi tiga. Okey. Saya pun nak pergi kencang solat Jumaat juga ni. Okay, kita sambunglah minggu depan hadis 11 ni ya. Pasal dia ada beberapa potongan hadis lain. Ya. Sebab saya mungkin nak buka mana-mana soalan kalau ada. Kita sambung nanti hadis 11 ni minggu depan. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung hadis nombor 12, kita sambung hadis nombor 13 sampai hadis yang berikutnya. InsyaAllah siri 3 minggu depan masih lagi bab nombor 13. Sampaikan ilmu ni pada orang-orang yang tak dapat mengikuti pengisahan kita pada pagi ini. Bagi tahu ke anak-anak, ajar ke anak-anak mungkin lepas sembahyang, pesan dekat dia. Kan buat kebaikan. Hari ini mak nak kongsi pada engkau satu benda bang. Buat baik pada orang, buat baik pada haiwan dan sebagainya. Baik, kita berhenti di sini. Saya buka, saya nak jawab mana-mana soalan kalau ada ya. Saya mampu jawab, saya jawab ya. Kalau sempat jawab, saya jawab. Adakah memberi salam kepada orang lain juga dikira sedekah? Jawapan dia ya. Sebab dia amal yang dituntut. Apa hukumnya jika tidak menjawab soalan seseorang? Jawapannya berdosa. Dia beza memberi salam dengan menjawab salam. Ya, wajib menjawab salam. Sunat kita memberi salam. Mudah je ingat. Apa saja yang disukai oleh Allah untuk kita buat, dia panggil ma'ruf, kebaikan. Apa saja kebaikan, dia adalah sadaqah. Mudah je. Minggu depan kita akan jumpa hadis yang Nabi sebut umum. Setiap ma'ruf, setiap kebaikan, maknanya setiap apa yang Allah suka, dia adalah sedekah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya tentang rahmat tadi Ustaz? Ya. Sama tak perbincangan dia, kita kata rahmat kepada orang lain dan rahmat kepada binatang ataupun makhluk selain manusia tu? Macam mana nak bezakan dengan konsep ihsan, Ustaz? Apa dia? Maksudnya rahmat kepada manusia dengan rahmat kepada haiwan. Okey, itu betul. Memang dia termasuk dalam bab rahmat. Rahmat pada haiwan, rahmat pada manusia, dia memang di bawah tajuk rahmat. Okey, benar. Macam mana nak adakah sama dia punya perbincangan tu dengan konsep ihsan sesama makhluk? Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, ada dalam hadis 40 An-Nawawi, hadis 40 An-Nawawi tu, Nabi pernah pesan kepada kita. Nabi kata apabila kamu, Nabi kata hadis dia macam ni bunyi dia. Hadis dia bunyi macam ni. Hadis dia bunyi dia begini. Ya. Hadis dia berbunyi, Nabi kata kita telah dituntut untuk melakukan buat ihsan. Hadis tu dituntut untuk kita melakukan semua keihsanan. Lepas tu Nabi bagi contoh. Nabi kata kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan terbaik. Kalau kamu menyembelih, Nabi kata menyembelihlah yang terbaik. Bermakna menyembelih terbaik ni maksud dia macam mana? Menyembelih terbaik ni maksudnya kita janganlah kita asah pisau depan mata dia. Kalau kita belajar bab rahmat kan, dengan haiwan ni, kalau kita sembelih haiwan, kita jangan asah pisau depan dia sebab nanti akan menyebabkan dia mati dah. Sebelum kita matikan dia betul-betul sebab dia takut. Lepas tu tajamkan alat sembelihan tu. Lepas tu dalam agama kita boleh ulang-ulang sembelih tu. Tapi
biar tajam pisau tu supaya dia cepat dia mati. Itu pun dia termasuk dalam perbuatan ihsan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, adakah ihsan pada haiwan dan ihsan pada manusia itu boleh dikatakan sama ihsannya? Ya. Cuma tengok pada skop lah. Kalau macam pada haiwan, buat ihsan pada haiwan ni tengok dalam bab apa. Kalau bab menyembelih tadi tu, dalam bab menyembelih tu maksudnya dari sudut pisaunya yang tajam, cara sembelihan dia yang benar, macam tu. Begitu juga, kalau kita kaitkan ihsan dalam Quran, kalau dengan manusia, ya, ihsan kita kepada manusia, kalau ihsan kita kepada manusia, kalau kita belajar, banyak ayat Quran sebut ihsan pada ibu bapa kan. Okey. Kalau ihsan kita kepada manusia, dia, kalau para ulama ulah perkataan ihsan ni mungkin bahasa kita kan, bahasa kita ihsan tu macam buat baik. Tapi perkataan ihsan ni sebenarnya dia bukan sekadar buat baik tau. Ihsan dalam Quran ni kita buat dia 2 kali ganda baik. Kalau kita, Allah kata wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua orang tua kita tu, bukan buat baik tu sebenarnya bentuk macam bapa saya pernah jaga saya pun jaga dia. Bukan macam tu. Ihsan tu dia lebih lagi. Dia, kalau kita belajar perkataan ihsan dalam Quran tu, dia membawa kepada perbuatan buat lebih daripada apa yang pernah dia dapat. Itu kalau ihsan pada manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu ke persoalan ke macam mana Puan? Ya, betul Ustaz, betul. Maknanya dia bukan sekadar rahmat yang biasa lah, dia maknanya maksimum lah. Ya, sebab ihsan tu kalau macam kita kaitkan dengan Allah kan, label kita beriman, label kita ihsan kan. Kalau kita kata macam mana ihsan tu? Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarah. Macam mana? Macam ni, kalau kita sekadar iman, kita percaya Allah tu ada, Allah tu mendengar, Allah tu melihat kan. Tapi ihsan kat sini, cara dia adalah seolah-olah kamu boleh nampak Allah depan mata kamu, kan? Dan kalau kamu tak boleh, maksudnya kita ni seolah-olah macam kita boleh melihat Allah. Kalau tak boleh, kita jadikan Allah tu melihat kita. Maknanya ihsan ni dia macam dapat menganggap bahawa Allah tu berada di depan kita, perhatikan kita. Maknanya ihsan ni dia, sifat dia tinggi. Kalau kita bincang dari sudut darjat Islam, iman, ihsan ni dia tinggi lagi daripada sekadar mempercayai Allah tu wujud. Ni bukan percaya Allah tu melihat, tetapi dia boleh jadikan diri dia tu seolah-olah Allah tu ada depan mata dia. Itulah ihsan. Kalau kita bincang dari sudut makna itulah, dia berbeza dari sudut makna ihsan yang kita faham dalam bahasa kita lah. Dia lebih tinggi sebenarnya. Dikata dia wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, sangat jelas Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Baik, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan Puan. Okey, nak tanya Ustaz tentang dalam melakukan kebaikan pada jiran, ya. Okey, kalau macam sekarang ni saya duduk kawasan yang depan Cina, kiri kanan pun memang orang Cina, ya. Okey, kemudian bila kita nak memberi sesuatu lah, ya. Okey, kita selalunya saya abaikan yang orang bukan Islam ini, kita pergi hantar makanan pada yang jauh. Macam mana tu Ustaz? Yang jauh tu maknanya orang Islam lah, ya, yang kita hantar yang jauh yang orang Islam. Sedangkan kiri kanan depan tu memang bangsa bukan Islam lah. Macam mana tu Ustaz? Salah ke? Okey. Terima kasih. Dia begini. Itu hadis pasal jiran tu. Dia secara umum, ya, tapi persoalan tu nanti kita kena buat tajuk, ada satu bab pasal jiran tu. Okey.
Pertama, kita kena tengok. Okey. Hubungan Islam ni dia susun. Dia dipanggil zatil qurba, dia ada istilah kerabat dekat, kerabat jauh, dia ada istilah pasal jiran. Wal jari, dia ada ayat dia. Okey. Jiran ni, kita kena faham jiran dulu, jiran. Istilah jiran bukanlah istilah yang merujuk kepada orang Islam sahaja. Okey. Selagi mana dia dipanggil jiran, maka kita termasuk dalam tuntutan beriman pada Allah, beriman pada Rasul tu. Yang Nabi kata, siapa beriman kepada Allah, siapa beriman kepada Rasul, siapa beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat tu, maka hendaklah dia buat baik kepada jiran. Sebab tu jiran ni dia ada kedudukan yang sangat, dia ada kedudukan di dalam ajaran Islam tu. Okey. Maknanya, macam mana nak tahu jiran tu isunya? Kalau kita baca hadis pasal jiran tu, kalau ikut riwayat Aisyah tu, jiran tu diambil kira 40. 40 rumah. 10 kiri, 10 kanan, 10 tepi, 10 belakang. Dia tengok kepada jenis rumah lah. Okay. Jadi, kalau rumah, kalau kita beri, keluar contohnya taman kita tu jiran kita. Tiba-tiba kita pergi taman yang satu lagi, kan, dia bukan istilah jiran kita, walaupun dia Muslim, wallahu ta'ala, kalau bab jiran tu kita kena utamakan jiran kita tu dulu. Sebab dia termasuk di dalam jiran, tambah pula jika dia memang dalam keperluan orang yang perlu untuk diberikan pertolongan. Okey. Tetapi jika dia jiran kita juga, cuma dia duduk jalan lain, kan. Patutnya satu lorong kita tu jiran, tapi lorong yang ketiga tu jiran kita juga masih lagi jiran, nak diberi kepada orang Islam itu tidak mengapa, kerana mengambil kira hubungan pertalian agama tadi itu. Kat situ. Wallahu ta'ala alam. Tajuk tu nanti insya-Allah puan ya. Nanti kita akan kupas satu tajuk yang khas pasal jiran. Jadi memang dalam soalan tu, yang tu saya nak kena nanti waktu kita belajar tu kita akan buat perbandingan macam tu. Utamakan jiran yang dekat dengan jiran yang jauh. Jadi sekadar umum saya boleh sebut seperti itulah. Wallahu a'lam. Jadi untuk lanjut tu nanti insya-Allah nanti kita akan belajar tajuk tentang jiran tersebut. Okay, maknanya di sini kita tanpa mengira dia tu Islam ataupun tidak, ya. Maknanya kita kena raikan dia dulu, ya. Ya, sebab dia termasuk dalam bab jiran. Kalau nak rujuk hadis pasal jiran tu, ada dalam salah satu hadis 40 Al-Imamu An-Nawawi dalam bab jiran. Kalau jiran tu ada di kalangan kaum kerabat kita, dia dah beza pula. Dia ada jiran yang umum, ada jiran yang lebih kuat. Jiran lebih kuat tu maksudnya dalam jiran kita tu ada di keluarga kita. Itu dah beza dah. Dia panjang sikit ulasan nak tahu yang jiran mana nak bagi. Jiran depan rumah ke, jiran kanan ke, jiran kiri. Kat situ dia ada perbahasan lagi lah. Tapi jika jiran tu termasuk ada kaum kerabat kita, kena dahulukan mereka dulu. Walaupun jiran kita yang depan rumah kita tu jiran, tapi dekat adik-beradik kita, saudara mara kita yang kaum kerabat kita juga jiran, kena yang utama. Yang tu benar. Walaupun rumah dia blok lain. Contoh kan, walaupun dia duduk jalan yang lain. Kalau dia jiran kita, dia kaum kerabat kita, mendahulukan mereka tu lebih utama. Lepas tu dia ada perbezaan pula. Walaupun kalau jiran tu memang dia lapar, memang dia perlu, tu dah masuk perbahasan lain pula. Kan? Walaupun kaum kerabat kita, tapi kaum kerabat kita tu orang yang ada kemampuan. Tu dah masuk kepada, dia depend kepada konteks. Jadi itu kita kena bahas kemudian lah bab tu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada puan bertanya. Baik Ustaz, nanti tunggu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti ni kejap? Ustaz, Ya. saya nak tanya tentang hadis nombor 7 berkenaan yang pergi ke masjid. Lepas tu Ustaz bagi tahu tadi kata
disediakan tempat persinggahan di syurga kan. Yes. Okey, dalam saya punya buku Riyadhus Shalihin yang Al-Hidayah Publication ni, dia kata Allah menyediakan baginya hidangan di dalam syurga setiap pagi atau setiap petang. Jadi adakah hidangan tu disamakan dengan tempat persinggahan ataupun macam mana Ustaz? Ya, sama je. Sama ya? Dia begini. Perkataan nuzul di dalam Al-Quran, dia sebenarnya nuzul tu dia dikaitkan dengan hidangan ataupun sambutan kalau tetamu datang. Kalau macam tetamu kita datang kan, kita nak hidang apa? Itu dia panggil nuzul. Dia panggil nuzul. Jadi, kita nak terjemah nuzul tu tempat persinggahan dalam syurga pun boleh, nak terjemah tempat hidangan pun boleh. Secara maknanya, samalah maknanya apabila orang masuk syurga, dia akan mendapat hidangan. Maksudnya dia akan disambut dia sebagai tetamu. Jadi sebenarnya maksud dia sama je. Maksudnya dia merujuk kepada syurga. Maknanya tempat dia pergi tu, dia macam soalannya dia pergi tempat syurga, dia pergi tempat dapat hidangan dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada pertanyaan lain? Okey, saya buka sini satu soalan sekejap, lepas tu kita tutup Pak kita pun nak kejar Jumaat ni. Okey, Assalamualaikum. Ada soalan bertanya, kadang-kadang kita nak beri kepada orang yang have pun kita rasa segan sebab dia mampu beli lagi mahal. Rasa macam nanti dia perkecilkan pemberian kita walaupun kita ikhlas. Okey. Pertama, kita tak dibenarkanlah untuk buat satu persepsi pada orang lain. Okey. Kalau dia bentuk hadiah, kita beri je hadiah pada dia. Dia nak perkecilkan kita, itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi macam kita, hadiah tu Allah dah beri dah pahala. Dah bagi Allah dia sudah ada nilai dia. Tapi bagi orang tu, tak sepatutnya dia memperkecilkan hadiah kita lah. Dia macam kita Piramli tu. Ingat tak kita Piramli tu kan? Abdul Wahab, tak tulis apa? Lupa nama dia. Kan? Yang bapa mentua dia tu kan? Perkecilkan Piramli, memberikan hadiah apa? Sepenuh ulang tahun bapaknya kan? Cerita tu memang ada lawak tapi ada mesej dekat situ. Maka tak boleh macam tu. Tapi macam kita bagi dengan, kita dapat pahala dah tahu. Pahala mungkin daripada hadiah tu kita niat nak mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu dah dapat pahala dah. Sebab kita belajar tadi tu. Dituntut, disunahkan kita memberikan hadiah apa saja bentuk untuk menjaga hubungan dia memang dah termaktub di dalam sunnah Nabi tuntutan. Sebab kita dilarang putus silaturahim. Itu berdosa. Jadi cara tak nak terputus silaturahim, mungkin nak pujuk orang tu balik, mungkin nak kuatkan lagi ukhuwah, berilah hadiah dengan kadar yang mampu. Kita tak sebut ikhlas pun tak apa, kita beri je pada dia. Kan? Bolehlah kita kena tulis, inilah hadiah yang mampu saya beri daripada saya. Terima dia. Begitu juga kita dengan anak-anak. Kadang-kadang ada anak boleh bagi nafkah sikit je. Ada anak tu bagi sampai ribu-ribu, ada anak tu bagi sampai ratus-ratus, ada anak tu kadang bain, kadang tak bain kan. Jangan kita pandang rendah. Okey, kita kata, mak tak kisah pun kamu bagi berapa pada mak, mak sangat hargai. Ikutlah kemampuan kamu. Kamu bagi banyak, kamu tetap dapat pahala. Kamu bagi sedikit, kamu pun dapat pahala. Tapi di kalangan adik-beradik, kita jangan pula memperkecil-kecilkan. Kan? Mentang-mentang kita mengaji tinggi, kita dapat kerja yang elok, kita perkecilkan adik kita. Yang kurang bernasib baik jangan. Ya. Bagi Allah Ta'ala, dua-dua tu Allah bagi nilai. Ya. Kita pun sebagai ibu bapa kena pandai mendidik dalam bab tersebut
Begitu juga sesama di kalangan adik beradik, jangan kita memperkecilkan mana-mana kebaikan. Kita beri dengan kadar yang mampu. Wallahu ta'ala ala bisawab. Terima kasih banyak-banyak kepada tentara perempuan, khususnya kepada penganjur kita, ya, Datuk Nurul, di atas usaha, di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ni. Semoga ada kebaikan pada kita semua. Semoga Allah berkat majlis ilmu kita pada permulaan dan juga pada penghujung. Datuk Nurul ada tak dekat sini? Tak ada kot Datuk Nurul. Okey. Biasa Datuk Nurul yang macam tu. Kadang dia boleh join, kadang dia tak boleh join. Kita doakan ya. Semoga Allah melapangkan urusan beliau, melapangkan dada beliau, Allah murahkan rezeki beliau, panjang umur beliau, juga kepada kita semualah. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.